Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa habibuhu wa khaliluhu. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pengajian tafsir kita. Sahabat kita bertanya, ini sistem baru saya terima. Berkaitan pagi tadi suatu solat waktu subuh, beliau ini menjadi imam pada rakaat yang pertama. Setelah daripada surah Al-Fatihah, imam ini membaca surah Sujadah. Cuma dia lupa dalam beberapa ayat, dan lupanya sangat terlupa sehingga tak perasan. Jadi terlangkau tanpa membaca ayat yang ada kaitan dengan ayat ini Sujadah. Kemudian tersedar pada ayat yang lain, antaranya sambung pada ayat yang ke-24. Jadi imam ambil keputusan untuk terus baca sampai selesai daripada surah As-Sajdah, kemudian rukuk macam biasa. Soalannya, adakah solat sah kerana disebabkan terlangkau ayat? Bila terlangkau ayat, tak baca ayatnya As-Sajdah, maka tidak ada sujud sejadah juga. Seterusnya, bagi setengah makmum ada yang buat sujud sejadah. Terdapat juga sebilangan makmum yang ikut imam, adanya tidak ada sujud sejadah, macam biasa saja. Ada juga makmum yang buat solat sekali lagi secara sendiri masing-masing. Jadi apa makna? Jadi minta penjelasan dalam hadis. Secara dasarnya ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, riwayat pada Imam An-Nasa'i. Kana yaqra'u, pada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, pada pembagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yaqra'u di sudut dalam Masjid bermakna lazimnya Nabi membaca surat Al-Islam, Tanzil As-Sajdah wal Fala Ta'ala Al-Insan. Maknanya dalam solat waktu subuh, lazimnya Rasulullah SAW membaca pada sujud pada solat subuh Jumaat yang pertama Al-Fatihah dan Sajdah, tidak disebut surah la min As-Sajdah. Kedua, lepas surah Al-Fatihah membaca Al-Insan pada surat Dua Indonesia dan saya sedikit melihat. Pagi Jumaat itu sujud sejadah nombor 1. Itu seolah-olah dia wajib kena baca bagi imam yang paling sahabat. Jadi imam yang sepadan ini bagi imam Rasulullah baca dia dua ini pagi Jumaat dalam suatu kerana berkaitan dengan kisah dengan dua surah. Disebabkan dalam dua surah ini ada penciptaan dalam hari kiamat dan beberapa lagi kisah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk yang berkaitan dengan hari itu, berkaitan dengan kiamat juga, dan juga dengan hari kiamat, dan juga soal jawab nanti di akhir, dan akidah dan syariah, macam-macam kisah dalamnya. Jadi ulama kita Rasulullah para sahabat dan menghayati bukan dua surah ni, bukan sujud. Tilawatul Quran disebut sebagai sujud ni ada. Ini dalam Al-Quran. Dan juga kata Imam Ajar, jadi sunnah ini imam membaca dua surah ini. Cuma imam kita sengaja
Bukan sengaja nak menangkau ayat. Buat terus soal pada ususnya. Pun dalam mazhab Syafi'i ada pun yang membaca adalah hukum muslim. Bila sampai ayat kharu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim la yasjudun maka saja untuk dan ini adalah sujud tilawat adalah sunat hay'ah. Bila ini adalah sunat kalau imam tinggal kita dalam solat subuh Jumat kita solat maka tak perlu sujud. Kalau ingat perlu sujud sahih. Ini bukannya sunat abad. Sunat abad kalau tinggal kunut subuh. Selawat yang terakhir, tahiyat akhir itu pun ada selawat. Dia tinggal, barulah dia kena sujud ni sahwi. Ini sunat ayah. Sunat ayah ni seperti mana? Kita nak rukuk angkat tangan. Sami Allah liman hamidah angkat tangan. Lepas tu duduk tawaruk ke ibadah roshi ke macam seperti akhir macam daya awal. Itu sunat ayah tak memerlukan akan sujud sahwi. Begitu juga solat Idul Fitri atau Adha. Imam dia tak ambil takbir 7 kali, 5 kali. Itu pun tak perlu sujud sahwi. Jadi di sini kalau imam tak sujud sahwi, kalau imam baca sekalipun cuma dia tidak mau sujud, maka memang tak perlu sujud. Sujud apa? Sujud sahwi. Ini sunat ringan. Tak ada kaitan langsung mesti kita sujud sahwi sebab kita tak buat yang sujud tilawat Al-Quran. Okey, selesai itu. Kemudian pula, sekiranya imam itu baca, tetapi dia tak sujud dengan tilawat Al-Quran, makmum jangan juga disujud. Kalau makmum sujud, batal solatnya. Qalu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam tak mau sujud, dia tak terus baca sampai habis. Kita mahu dia kena sujud, dia sujud. Ada dah 3-4 orang sujud, solatnya batal. Tahu tak batal? Batal. Kenapa batal? Imam tinggi dia nak sujud. Sekarang ni siapa ikut siapa? Makmum ke imam? Imam tak sujud, tak perlu sujud. Okey. Kemudian pula imam tak baca. Bila imam tak baca, bagi imam, kenapa makmum perlu sujud? Sahur sujud tilawatul Quran pula. Sebab tak baca. Qalu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam tak baca sebab imam terlangkau. Turun sujud. Tapi kemudian sebelum bagi imam tak sujud sahwi, memang tak perlu sujud. Kita boleh tak sujud di apa pakcik? Subuh lah. Lalu apa itu? Pergi solat. Ganti. Tapi tak solat. Jadi di sini ayat, bahkan sebagai ulama kata tak mahu sunat ayat pun, sunat je. Sunat apa? Sunat ringan. Jadi jelas juga mesti pada surat kerana kita nak sujud di situ. Pada pagi Jumat kita nak baca Al-Quran. Itu tidak dipegang dalam mazhab Imam Mazhab. Pulang pada imam sujud, kalau sujud tidak mengapa agaknya Rasulullah SAW baca. Nabi tak sujud. Kenapa Nabi tak sujud? Sebab Nabi nak beritahu tak wajib. Nabi pernah meninggalkannya. Okey. Hanafi lihat pada masyarakat ni pagi Jumat mesti sujud tilawatul Quran. Ya, wajib ke? Maka dalam mazhab Hanafi kata makruh kalau imam buat. Sebab apa? Kerana kalau imam buat nanti berpendapat dengan makmum kata wajib. Jadi mazhab Hanafi tinggalkan baca. Mazhab Maliki pula ditanya pada jamaah agak akan rasa berat tak kalau sekiranya rakaat yang pertama tu berat, lebih berat, agak-agak panjang tak boleh tak tinggi. Boleh, jalan. Tapi kalau sekiranya rasa berat, dalam mazhab Maliki kata
maka imam baca pendek-pendek. Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali dan beberapa lagi imam-imam mujtahid yang lain atau imam-imam atau ulama-ulama yang lain mengatakan bahawa sunnah sekiranya baca lengkap kerana berpegang dengan hadis Abi Hurairah kana yaqra'u, maknanya lazimnya Nabi setiap Jumaat membaca. Lalu kata ulama, kerana penghayatan pada makna dan bukan Nabi mengkhususkan mesti ada sujud tilawatul Quran. Itu yang perlu kita ketahui. Cuma dalam mazhab Hanafi, kalau imam itu memang baca, maka wajib sujud tilawatul Quran. Cuma dia boleh tanggung. So, tanggung solat dia nanti dah dia dengan makmum boleh sujud. Mazhab Syafi'i tak perlu sujud disebabkan apa, dia sunat biasa saja. Ringan. Maknanya tak perlu nak fikir lagi. Jadi itulah hukumnya dalam mazhab Syafi'i kita tentang hukum. Jadi oleh kerana itu dah kata ulama, batal solat barang siapa yang sujud bukan pada tempatnya, dan begitu juga sujud tidak diperintah sujud ketika itu. Apa maknanya di sini? Yakni solat tidak diperintah sujud, termasuk dah sujud tilawatul Quran, maka dia nak sujud, maka batal solat. Kemudian pada imam tak mau sujud, dia nak sujud juga, maka batal solat. Imam turun sujud, makmum nak diri, tak mau, batal dia solat makmum. Cuma satu permasalahan khawatir berlaku. Tadi imam solat, kharu sujud wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, dia tak sujud, terus terkejar bajunuhum. Ini nanti sebelum dia nak bagi salam, dia sujud pula sahwi. Padahal tak diperintah. Makmum ikut pula. Dah lepas tu pergi minum teh tarik pula. Ikut imam. Apa maksudnya? Sujud tilawatul Quran tak termasuk sunat aga'ah dengan sujud sahwi. Lalu bila sujud sahwi ada perkara yang tak perlu sujud sahwi, batal solat. Tu yang imam pun ajak minum teh tarik itu sebab dah batal semua. Meraihkan. Meraihkan kesahitan. Semua tak tahu. Jelas ke tidak, ada siapa-siapa tak puas hati. Tak puas hati, mari ke? Dia tarik tak puas hati ni. Pencuri ni. Itu hukumnya. Hukumnya luas lagi, tapi itulah dasar pada hukum. Dalam buku saya pun ada juga Syarah Sahih Bukhari itu buku surat 581. Ada saya bahas ni, cuma saya tak share kat orang lah aja dengan beberapa pelajar. Ada yang saya syarah Sahih Bukhari. Jadi kita lihat muka surat yang ke-552 ayat yang ke-6 surah Shaf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Sadaqallahul Azim. Satu lagi hukum saya lupa. Bagi imam yang terlangkau tadi tidak ada masalah, tidak perlu sujud sahwi dan sebab itu lupa. Sama macam kita solat, kita baca-baca lupa. Bila lupa, masuk surah lain. Bila masuk surah lain, lupa juga. Masuk surah lain. Sama kaedah lompat-lompat tu. Disebabkan dia bukan surah Al-Fatihah, maka tidak mengapa betul ulama. Dibiaskan juga seperti mana
Rasulullah mengiktiraf, menerima bacaan syahadat. Dia solat. Jadi imam. Dibaca surah tu, baca surah ni. Tidaklah dia rukuk, mereka dia akan baca qul huwallahu ahad. Mana surah lain? Dia baca ayat ni 3-4 ayat sebelum nak rukuk, dia baca qul huwallahu. Para sahabat tak pernah tengok Rasulullah buat itu. Lalu Rasulullah tanya, apa tujuanmu? Ya Rasul, kerana aku mencintai surah ini. Turun Jibril alaihi wasallam bagi tahu sesungguhnya Allah mencintainya kerana dia mencintai surah Al-Ikhlas. Lalu Rasulullah sampaikan. Apa maknanya? Oh, okay. Bagaimana pula kalau dia terlangkau? Dia terlangkau, dia tak ingat beberapa ayat. Dia tak boleh nak sambung. Makmum belakang pun tak hafal. Jadi dia nak langkau ke surat belakang. Boleh saja betul nama. Disebabkan apa? Disebabkan dia baca masih tertib. Apa maksud tertib? Yang ini dia tak melangkau ke belakang. Dia pergi ke seterusnya. Mengikut Abdullah bin Mas'ud, makruh kalau sekiranya contoh, dia baca qul huwallah, dia boleh lupa. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Terus dia baca bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq. Lupa. Dan sekali dia ulang balik ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullah, barulah makruh. Sebab dia balik berkali. Itu bila Quran dan susun. Tapi Quran kalau belum susun pada zaman Nabi, faqra'u ma tayassara min al-Quran. Baca mana yang mudah yang kamu hafal, baca. Tak mesti ayat ini sampai itu. Baca dulu. Asalkan dia ada daripada Quran. Sekiranya ayat itu turun dan ada tertib, maka ikut tertib. Jangan terbalik-balik. Tapi pada awal-awal dulu kalau solat sunat, Nabi izinkan baca tanpa tertib. Contoh Rasulullah ajar pada Sayyidina Ali, yakni pada rakaat yang pertama baca surah Yasin. Rakaat yang kedua membaca surah Ad-Dukhan. Rakaat yang ketiga pula membaca surah As-Sajdah. Surah Sajdah, Yasin, kemudian. Sebagai ulama kata kalau solat sunat tu boleh, cuma solat fardu makruh. Jadi imam tadi tidak ada masalah sebab dia lupa. Dan tak perlu sujud sahwi bapa tentang lupa. Waktu dan ingatlah kalimat yang berdiri ini adalah menunjukkan pada guru. Maksudnya adalah dan berilah peringatan. Bukan sekadar ingatlah kisah, tapi berilah peringatan tentang kisah ini. Itu jadi pada makna il. Qala telah berkata Isa ibn Maryam, iaitu Nabi Isa anak kepada Maryam. Oleh kerana itulah kita lihat dalam Quran, kalau berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam, mesti disebut ataupun ada anak kepada Maryam. Mabagaknya kerana lahirnya seorang anak, nisbah keturunan disandarkan pada si ayah. Tapi oleh kerana Allah bagi tahu dia tidak memiliki ayah untuk dibinkan, maka dibinkan beribu dia, Maryam. Itu yang maksudnya bahawasanya kalau memang tidak ada bapa baginya Isa dan Maryam, dan itu satu-satunya manusia di atas muka bumi yang berketurunan Adam yang memang tidak ada bapa. Memang tidak ada bapa. Apa makna tak ada bapa? Memang tak ada bapa sebab Maryam tidak berkahwin ataupun tidak ada laki-laki yang menyentuhnya. Jadi bagaimana Maryam boleh mengandung? Itu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kami meniupkan ruh masuk ke rahimnya agak Maryam, lalu mengandunglah Maryam. Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma cerita ini Rasulullah Allah kata itu tanda-tanda kebesaran berkaitan dengan manusia yang lain. Kerana apa? Kerana bila kita dah ada dalam perut ibu kita 4 bulan 10 hari, baru roh masuk betul. Tapi insya duduk nak jadi anak. Kita dalam ibu kita jadi anak 4 bulan 10 hari masuk. Itu. Oleh kerana insya itu sebagai Allah, Roh Allah. Itu yang luar biasa insya itu.
kepada Allah hidup, hidup dari mati. Hidup. Allah kepada lahir, lepas tu disapu di mata dia. Terus jelik. Orang yang berpenyakit penyakit sopak pun dia tiup, dia sapu. Itu mukjizat. Itu nama mukjizat. Dan mukjizat ni datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Isa alaihi wasallam berkata kepadanya, Qum Bani Israel, ya Bani Israel, wahai anak-anak Israel, itu kalau terjemahan Zahir, maknanya orang yang berketurunan Nabi Ya'qub alaihi wasallam, maksudnya siapa? Qum Bani Israel. Qum Bani Israel. Qum Bani Israel ini dinisbahkan kepada siapa? Boleh dikatakan kepada Yahudi ataupun siapa saja yang berketurunan Nabi Ya'qub alaihi wasallam. Tidak seperti mana Nabi Musa. Wa idh qala Musa liqaumihi. Jadi pada ketika mana dia ingatkan dan beri peringatan kepada umatmu yang Muhammad tentang kisah Nabi Musa. Ketika mana dia berkata kepada kaumnya, tapi dalam ayat ni, ya Bani Israel. Nabi Musa tak kata, wahai kaumku. Kenapa? Agaknya kerana Nabi Musa bukan satu kaum dengan kaum Bani Israel. Ini kisah Nabi Musa mengapa disebut qaumihi, ya qaumi, wahai kaumku. Sebab Nabi Musa alaihi wasallam membesar dari dalam kelompok Bani Israel. Membesar bersama-sama mereka puluhan tahun sehingga jadi Nabi Rasul. Jadi kaum ini mengenal itu adalah Musa. Dia kenal semua Nabi Musa alaihi wasallam. Itu baru dah disebut wahai kaumku. Tapi Nabi Musa alaihi wasallam dia bukan yang satu kaum dengan kaum Bani Israel. Mengapa kan? Sebab kaum Bani Israel dia tidak ada di kaum Nabi Isa alaihi wasallam dari di Palestin, Baitul Lahmi. Kisah Nabi Musa Bani Israel waktu itu di Mesir. Jadi Nabi Isa alaihi wasallam dari di Palestin di Baitul Lahmi sehingga dia membesar sampai ke usianya 30 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala utus dia jadi Nabi dan juga Rasul. Sekejap ada 3 tahun. 3 tahun. Cuma dia berdakwah kepada kaum Bani Israel itu siapa? Yang masih ada sisa-sisa yang lagi pergi ke Palestin. Kebanyakan mereka berada di mana? Tidak ada yang berada di Palestin disebabkan wilayah semakin besar. Mereka membuka empire. Itu yang ada empire Parsi, empire Romawi. Jadi orang-orang Yahudi ini pun dari sana, dari sini sebab mereka ni bila perang selalu kalah. Masuk ke tanah Arab, nak wilayah Arab, perang. Bila perang, kalah terus. Cari wilayah lain pula. Macam hari ni ada kisahnya. Lagi sana, lagi sini. Akhirnya sampai ke Betul ke Palestin. Hampir sana, hampir sini. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menghina itu dari kiamat. Dia tak ada tanah air sendiri tak ada. Dia ambil tanah air orang. Jadi Nabi Musa alaihi wasallam pun dakwah mana lagi yang Bani Israel yang masih tinggal berapa orang, berapa satu kelompok, dua kelompok. Jadi ini saja yang didakwah oleh Nabi Musa alaihi wasallam. Keluar daripada Palestin baru dah jumpa orang-orang Yahudi yang jahat-jahat. Mengapa agaknya? Sebab bila mereka dengar ada Nabi Rasul, mereka akan bunuh. Jahat maksudnya. Tapi bukan semua ada di antara mereka. Jadi Nabi Isa alaihi wasallam pun beritahu kepada kaum Bani Israel yang mana kata ulama bukan satu jumlah yang sangat-sangat besar, jumlah kecil je. Dan disebutkan oleh ulama-ulama dengan riwayat Ibn Yasir dikhilafkan kalau ditanya berapa orang pengikut Nabi Isa, jumlahnya 7 orang saja. Al-Hawariyun namanya 7 orang. Walaupun 7 orang bukan semua betul-betul akidahnya akidah yang benar. Ada di antara mereka gulu, ada di antara mereka gulu ni berlebih-lebihan. Ada di antara mereka ta'asub sangat, ada di antara mereka begitu-begitu. Dan betul-betul beriman tinggal seorang saja. Itu bukan bunuh pasti. Siapa bunuh? Yahudi Bani Israel itu.
Jadi Nabi Isa alaihissalam dia dakwah ke sana kemari. Dia nak bagi tahu apa? Dia nak bagi tahu tentang Nabi Ahmad setelah dia. Dan dia nak bagi tahu ini isi kandungan Taurat. Betul. Dalam Taurat cerita Nabi Musa. Kisahnya ada. Jadi nak beritahu aku lah orangnya. Kalau kamu tak percaya, baca dalam Taurat tentang mukjizat Isa. Jadi aku akan memperlihatkan mukjizat itu kepada kamu untuk membenarkan kisahnya Taurat yang kamu baca. Itu yang disebutkan di sini, Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday min at-Taurat. Sesungguhnya aku adalah Rasul utusan Allah yang diutus kepada kamu yang membenarkan dengan apa yang berada baina yaday. Apa maksudnya? Sekarang ni kamu ada apa? Dan sebelumnya Allah utusku, kamu berpegang dengan ajaran apa? Ajaran Taurat. Dan dalam ajaran Taurat cerita tentang apa? Nubuwah Nabi. Dan ada ceritanya aku selain pada Nabi SAW. Jadi Nabi Isa SAW datang musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurat. Nak bagi tahu isi kandungan Taurat yang sebenarnya. Yang benar dan tak benar, cuma ada isi kandungan yang disediakan oleh Bani Israel itu dibetulkan kembali oleh Nabi Musa alaihissalam. Cuma benda ni perkara ni tak banyak pun. Waktu tu banyak yang benar. Belum lagi ada tahrif. Tadi ni pengubah suayan kitab yang asal. Wa mubasysyiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku juga diutus oleh Allah untuk memberikan berita gembira. Berita gembiranya apa? Yati min ba'di ismuhu Ahmad. Nanti akan datang setelah daripada aku adalah seorang lagi Nabi, seorang lagi Rasul yang namanya Ahmad. Dan nama ini bukan nama bahagia. Sebenarnya di dalam orang-orang yang Yahudi dalam Israel dah dengar dalam nama ini. Mengapa? Kerana sebab Nabi Musa alaihissalam bercerita kepada kaum Bani Israel tentang Nabi Ahmad. Bahkan Nabi Musa alaihissalam setiap kali dia berdoa, dia bertawassul dengan Nabi Ahmad. Jadi lalu didengar oleh Bani Israel tentang Nabi Ahmad. Lalu ditanya, wahai Musa, siapa Nabi Ahmad? Nabi Ahmad adalah Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir ya Allah, untuk umat yang terbaik, lebih baik pada kita. Bahkan dalam Taurat sebagian besar kisah tentang Nabi Ahmad. Lalu itu dibaca sehingga Nabi Musa berdoa satu ketika, ya Allah, jadikanlah aku umat Nabi Ahmad. Apa makna jawatan Nabi Rasul pun tak apa. Musa kalimullah cabut dia asalkan jadi umat Nabi Ahmad. Waktu itu baru dikenal sebagai Nabi Muhammad, Nabi Ahmad. Lalu bila Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam bagi tahu yang sama tentang Nabi Ahmad. Bahkan dalam suhuf yang terdahulu Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam kitab suhuf. Lalu di dalamnya juga cerita tentang Nabi Ahmad. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam pun pernah doa, ya Allah, jadikanlah aku Nabi Ahmad. Jadikan aku umat Nabi Ahmad. Jadi umat, tak jadi Nabi Rasul tak apa. Tak jadi umat. Sebab dia melihat umat itu unggul, istimewa, berbanding segala-galanya. Itu pengetahuan ilmu yang para Nabi Rasul. Kita hari ini nak keluar daripada umat Nabi Muhammad. Padahal ini umat yang terbaik tadi. Itu kisahnya. Dan disebut di sini dengan namanya Ahmad. Disebabkan Rasulullah SAW pernah bersabda, namaku Muhammad, namaku Ahmad. Bahkan kata Rasulullah, namaku di dalam Injil, kitab Injil adalah Ahmad. Dalam kitab Taurat, Ahyad. Dalam Zabur, Mahim. Dan namaku juga Aqib. Namaku juga Hashir. Dan banyak lagi nama Rasulullah SAW sehingga ada sebagai ulama menyatakan jumlah nama Rasulullah dengan 1,000 nama. Seperti mana Asma'ul Husna Allah sebagai ulama mengatakan 1,000 nama Allah. Nama Rasulullah SAW 1,000 juga kerana mengikut dengan nama-nama Allah. Contoh ini Allah Abdullah, Ar-Rahman Abdul Rahman. Jadi semua ada 1,000 nama
ada kaitan dengan sifat kehambaan pada Allah pula. Itu kata ulama-ulama kita. Bahkan sebagai ulama di Kasyaf mengatakan nama Rasulullah SAW lebih banyak berbanding bintang-bintang di langit. Nama Rasulullah SAW. Jadi nama Ahmad dari langit sebagai Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga di kalangan Bani Israel mengenal Nabi Ahmad melalui Taurat mereka, walaupun mereka tak berapa nak kenal melalui apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Apa maknanya di sini? Namanya Ahmad. Nabi Isa alaihissalam tak cerita panjang lebar siapa Nabi Ahmad. Orang Bani Israel baca Taurat yang dah tahu Nabi Ahmad siapa. Dah ada dalam Ahmad. Kalau ikut pada bahasa Arab, Ahmad ini dia isim khas, nama khas, isim alam. Dan dia menjadi pada sifat na'at. Jadi maksudnya apa di sini? Dia jadi isim tafdil. Tafdil maknanya nama khusus. Nama khusus maksudnya adalah bersangatan baginya. Apa makna Ahmad? Dia yang paling banyak memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nama Ahmad. Bila disebut saja Ahmad, yang paling banyak memuji Allah. Apa maksudnya? Para Nabi Rasul ada yang usia 500 tahun, 1000 tahun. Tetapi daripada usia mereka yang panjang, kalau berbanding usia Rasulullah, Nabi lagi banyak memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga diberi nama Ahmad. Sebahagian ulama menyatakan nama Rasulullah di bumi Ahmad, manakala di langit adalah Muhammad. Sebagai ulama kata Nabi tidak, nama di langit adalah Ahmad, di bumi adalah Muhammad. Ada sebagai ulama kata nama Rasulullah di syurga lebih dikenali dengan Ahmad berbanding Muhammad. Disebabkan Muhammad itu isi mubalaghah. Macam kita sebut mukarram, mukarram yang dimuliakan. Bila dia ada syaddah mukarram Muhammad, jadi maksudnya adalah mubalaghah. Mubalaghah adalah berterusan. Apa maksud berterusan? Berterusan mendapat pujian daripada siapa sekalipun. Allah berterusan memuji Rasul. Para malaikat berterusan memuji Rasul. Bahkan tidak ada satu makhluk yang mendapat pujian. Seluruh alam semesta ini berterusan dia mendapat pujian mereka Nabi Muhammad SAW. Oleh kerana itulah namanya Muhammad. Bahkan kata ulama, Rasul tidak disebut dengan nama Muhammad sehingga terlebih dahulu dia Ahmad. Maksudnya apa? Ini balasan Allah buat Nabi Ahmad. Buat Ahmad yang banyak memuji Allah. Memuji Allah berterusan. Lalu dia mendapat kedudukan Muhammad. Iaitulah hamba yang banyak pula mendapat pujian. Itu namanya Muhammad. Itu kata ulama-ulama betul. Banyak lagi lah cerita tentang Nabi Ahmad, Nabi Muhammad. Dia kata yang sebagai ulama-ulama kita bahawasanya Rasulullah SAW bila kita kenal sebagai Nabi Ahmad, uswatun hasanah, banyak memuji Allah. Okey. Muhammad, uswatun hasanah adalah pada syariah sunnah disebutkan. Juga disebut aqaid akidah dengan Muhammad, tidak disebut yang Ahmad. Sebab Ahmad pun dia khusus. Oleh kerana itu bila kita bersyahadah wa asyhadu anna Muhammad, kita sebut Muhammad, kita sebut tidak sebut Ahmad. Itu pada kaedah ulama kita. Maka Rasulullah mengatakan namaku Muhammad, namaku juga Ahmad. Namaku dalam kitab sekian-sekian adalah Ahmad dan tidak dikenal sebagai Muhammad. Cuma ada ulama-ulama menyatakan bahawa sebelum Rasulullah diputus, tidak ada siapa pun yang ada muka bumi bernama Muhammad. Tidak ada. Sebagian lagi kata ulama sebelum Rasulullah SAW lahir, tidak ada orang dalam masyarakat Arab bernama Muhammad. Melainkan dalam beberapa ratus tahun sebelum Rasulullah lahir, bukan jadi Nabi. Di kalangan orang Arab, dia mendengar cerita daripada orang-orang
Yahudi, orang-orang Nasrani cerita tentang Nabi yang bernama Muhammad. Orang Arab ini tertarik. Bila dia tertarik, dia tanya siapa Muhammad. Muhammad ini dalam tindak kami adalah Ahmad. Tapi bagi orang Arab terkenal dengan nama Muhammad. Siapa dia? Dia Nabi akhir zaman. Dia Nabi yang syarat. Langsung orang Arab bila dengar itu, bila lahir anak bagi nama Muhammad, agar anak ni dah Nabi akhir zaman. Pahaman mereka. Sehingga diriwayatkan ada 6 orang ketika itu diberi nama anaknya Muhammad. Sehinggalah nama itu pun pupus. Kenapa? Tak ada seorang pun jadi Nabi. Tak ada seorang jadi Rasul. Sehinggalah Rasulullah dilahirkan. Lalu barulah diberi namanya Muhammad oleh Abdul Muttalib dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana bangsa Arab pada ketika itu tidak ada seorang pun yang bernama Muhammad, termasuk juga tidak ada seorang pun yang bernama Ahmad. Tidak ada. Bahkan tidak tergambar terfikir padanya pemikiran orang-orang Arab untuk memberi nama anak cucu mereka dengan nama Muhammad. Tidak ada. Mengapa agaknya? Kerana mereka melihat pada kedudukan. Bagaimana nak memberi nama Muhammad? Mana tahu Tuhan memujinya, langit memujinya, malaikat memujinya. Siapa kata? Lalu mereka tak tahu beri nama Muhammad. Tapi mengapa Abdul Muttalib tergerak hati untuk menamakan dengan nama Muhammad? Allah Subhanahu Wa Taala yang ilhamkan kepada dia. Bukan wahyu dah, ilham. Sehingga dia pun menyebut dengan nama Muhammad. Cuma pertanyaan bagaimana Abdul Muttalib tergerak hati untuk memberi dia nama Muhammad. Tak kala mana dia beri Rasulullah, bila Nabi lahir, semua orang Arab memuji. Memuji apa? Cantiknya Rasul, luar biasanya Rasul. Dalam usia dia 2 bulan, Nabi boleh berlari depan belakang. Usia dia 2 bulan. Anak cucu kita 2 bulan buat apa? Nak ni. Macam tu dia. Tapi kalau dia dalam kelas lah. Jadi apa maksudnya di sini? Rasulullah tidak demikian dengan usia 2 bulan. Rasulullah macam budak dah. Dan semakin orang kata macam kanak-kanak. Setiap tahun ada pertandingan bayi-bayi sihat di Mekah Al-Mukarramah. Saya tak tahulah dia mengapa. Dikumpulkan sekalian anak-anak kecil, lalu dilihat pembesar-pembesar Quraisy akan tengok mana budak yang anak kecil yang hebat-hebat. Dan setiap tahun yang menang Rasulullah. Sehingga masyarakat Arab pun mengenal Muhammad. Tak ada nama lain. Bahkan belum bertanding lagi agar tahu siapa menang. Muhammad punya. Itu cucu Abdul Muttalib. Cantiknya, kudetnya. Itu semua daripada Nabi SAW. Jadi Nabi Isa alaihissalam datang, Allah perintah ini pada utama. Oleh kerana itu dalam ayat ini, kalau kita lihat, Nabi Isa alaihissalam dia tak bagi tahu syariat. Sebab syariat itu dah ada dalam Taurat. Jadi mengapa dia kata wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad? Sebab orang-orang Bani Israel dah mula melupakan Nabi Ahmad. Apa maksud lupa? Lupa ni maksudnya mereka tak mau dia mati atas Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang sebelum. Tak mau Nabi, Rasul yang baru. Sebab Nabi Ahmad ini Nabi baru. Bahkan dia Nabi terakhir. Dan kisahnya ada dalam Taurat. Dan paling banyak dari Injil. Sebagai ulama kita, waktu Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi Isa alaihissalam usia 30 tahun. Dalam usia 33 tahun, selesai saja dia pun sampaikan kepada Bani Israel wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Allah Subhanahu Wa Taala angkat dia ke langit, roh dan jasad. Itu juga pegang mungkin ada istilah bagaimana dia memahami Nabi Isa atau bagi mereka semua Nabi Isa itu mati di tiang salib. Dia mati dibunuh, lalu disalib di tiang salib, lalu disalib di tiang itu jadi Kristus salib. Jadi syiar agama pula. Jadi agama apa? Kristian. Nabi Isa tak pernah bawa Kristian. Nabi Isa pun tak pernah bawa bayi baru.
Nabi Isa pun tak pernahnya dakwah kepada John, Yohanes, Markus, Matius, tak pernah langsung. Orang mana ni? Orang ini yang boleh cerita nama-nama Greek, bahasa-bahasa yang dikata diambil pada Yesus, itu Isa. Padahal sebenarnya dalam kitab Taurat tak ada nama tu. Yang ada Isa ibn Maryam. Walaupun Isa ibn Maryam belum lahir, kisahnya dalam kitab Taurat ada Isa ibn Maryam, Ruhullah, ada dalam Taurat. Lalu Nabi Isa alaihissalam dia hafal kitab Taurat, dia bacakan ayat tu, surah tu. Daripada ni kitab Injil. Lalu setelah 545 tahun baru Allah Subhanahu Wa Taala lahir Rasulullah dalam jarak itu. Sebagian ulama kata kalau ikut pada Nabi diutus sehingga Nabi hijrah 598 tahun, hampir 600 tahun. Pada jarak Rasulullah dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan ini menjadi dalil bila disebut ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, tidak ada Nabi, tidak ada Rasul ketika itu. Bahkan Nabi Isa satu-satunya Nabi Rasul yang terakhir untuk Bani Israel. Akan tetapi Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit dan satu hari nanti Allah turunkannya sebagai umat Muhammadiyah, umat Rasulullah. Cuma dia ada dua kedudukan. Di atas dunia dia sebagai umat Nabi Muhammad. Tapi di akhirat dia akan jadi Nabi untuk Bani Israel itu, untuk pengikut-pengikut. Tetapi bila selesai dia akan menjadi umat Nabi Muhammad. Dan yang istimewanya bagi mereka yang beriman kepada Nabi Isa, syahadah mereka adalah, syahadah ketiga adalah Muhammad Rasulullah ataupun Ahmad Muhammad Rasulullah. Dia ada tiga syahadah. Sehingga sebagai ulama mengatakan barang siapa yang beriman pada zaman Nabi Isa diutus, beriman kepada dia, beriman kepada Nabi Muhammad ataupun Nabi Ahmad, maka kalau nanti dia dibangkitkan bersama umat Nabi Muhammad. Itu. Sebab ada kisahnya Rasulullah SAW itu Jibril bagi tahu yang Muhammad sesungguhnya ada di antara umat sebelum ini yang tak ada Nabi, tak ada Rasul. Dia beriman padamu yang Muhammad. Maksudnya zaman fatrah. Dia tak ada Nabi, tak ada Rasul. Nanti di akhirat dia nak bangkit dengan umat mana? Lalu dilihat umat dia beriman pada Nabi yang mana. Kalau dia beriman pada Nabi Ahmad, maka dia akan dibangkitkan dengan umat Nabi Muhammad di akhirat. Cuma Nabi Isa alaihissalam dakwahnya tak tahu. Dan Jibril alaihissalam pun turun jumpa Nabi Isa, bagi tahu, bacakan wahyu, bagi Taurat, bagi Injil 10 kali itu. Selama 3 tahun pun 10 kali itu. Dan Nabi Isa tidak pernah berkahwin sama sekali. Dan sebelum Nabi Isa diutus menjadi Nabi Rasul, ibu dia dah wafat. Sebelum jadi Nabi Rasul. Bila ibu dia dah wafat, Nabi Isa tak tahu. Nabi Isa tak tahu. Waktu dia tak tahu, itulah dia jadi Nabi Rasul. Waktu tu dia ada mukjizat. Ibu dia dah wafat, dia tak tahu. Ibu dia sampai dimakamkan, dia tak tahu. Tapi dia dah jadi Nabi Rasul. Lalu diberitahu ibu dia dah wafat, dia pergi cari ibu dia. Lalu dengan mukjizat dia boleh menghidupkan orang mati sekejap. Dia mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dapat menghidupkan ibundanya Maryam, lalu hidup dulu. Pecahnya tanah tu. Bila pecah, ibundanya pun keluar. Sekejap saja katakan kepada Allah. Tanya wahai ibu, apa yang kau rasai? Sesungguhnya wahai Isa, anakku Isa, sesungguhnya rasa muridnya mati terhilang lagi pada ibunya. Itu yang pertama sekali yang beritahu. Itu ada cerita dari Ihya Ulumuddin. Jadi itu kisah. Cuma di dalamnya kisah baik lain. Apa maksudnya? Waktu hari Nabi Isa dibunuh, kemudian disalib, maka datanglah Yusuf bersama Maryam untuk turun jenazahnya Isa. Soalan siapa Yusuf? Yusuf itu adalah suami kepada Maryam. Dalam Islam menyatakan bahawasanya Maryam tidak memiliki suami.
Dan Isa tidak memiliki ayat kiri. Tidak ada. Kita dalam Bible. Kita jangan pegang yang orang ini kadang-kadang dia suka pegang yang Bible. Bila terjemah bahasa Melayu, orang ingat itu hadis Nabi. Ada satu kisah. Orang Islam hari ini suka share. Kisah dia bagaimana? Iaitulah roh sebelum dia nak dimasukkan ke dalam jasad, Allah tanya, wahai kamu roh, ini mahu tak masuk dalam jasad? Tidak mahu, ya Allah. Maka Allah tanya dulu. Kalau sekiranya dia mahu, maka dia ambil roh itu bawa ke jasad dia. Jasad yang Allah tentukan. Jadi orang share. Pada sebenarnya itu dalam Bible. Itu kisahnya tentang roh Nabi Isa. Allah tanya, wahai roh Isa, kamu mahu tak aku masukkan kepada Maryam ibuku? Mahu, ya Allah. Masuk. Itu kisah dalam Bible. Orang Islam hari ini cerita share sana, itu kisah Islam. Sebab cerita tu pun sampai kat saya juga. Ke sini pun ada share juga. Sebab tengok buka share juga. Jadi ini dalil bahawasanya setelah Nabi Isa, tidak ada Nabi, tidak ada Rasul. Lalu nanti Nabi Isa AS kan turun dia. Dia jadi umat mana? Umat Rasul Nabi SAW. Ada begitu. Cuma dalam hadis ini, Nabi Isa, Nabi atau Rasul, ketika dia turun, tidak ada Nabi, tidak ada Rasul. Cuma kedudukan Nabi Isa, sebab dia pernah jadi Nabi Rasul, maka dia hebat orang. Sebab dia pernah jadi Nabi, dia pernah jadi Rasul. Dia boleh jelaskan ahwal, zauq, apa yang dirasai seorang Nabi, seorang Rasul. Dia boleh sampaikan. Sebab yang boleh sampaikan, mestilah yang pernah merasai pengalaman dia jadi Nabi Rasul. Mana boleh kita bukan Nabi Rasul, cerita tentang rasa Nabi Rasul. Mana Nabi cerita? Kita Nabi Isa AS bahkan sebagai ulama mengatakan penutupnya para wali akhir zaman adalah Nabi Isa AS. Cuba bersama dengannya adalah Imam Mahdi. Kalau bab solat, yang jadi imam adalah Imam Mahdi dan bukan Nabi Isa AS. Nabi Isa akan jadi makmum di belakang yang Imam Mahdi, cuma di sudut yang peperangan menghancurkan akan Yahudi yang jahat itu, mereka betul dengan tentera-tentera. Cuma jangan difikirkan akal seperti mana orang ini cerita. Tidak demikian. Ini cerita yang baik, ini cerita akhir zaman yang tak boleh diceritakan dengan akal-akal kita dan kajian-kajian. Itu dia sudah akhir dari sunnah. Wal jamaah nanti insyaAllah kita sambung sedikit lagi yang baik yang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.